Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya akan share dan review satu buku yang currently saya sedang baca, namanya The Compound Effect. Buku Compound Effect ni adalah salah satu buku bestseller dan dia adalah salah satu buku yang bukannya terhad untuk siapa yang nak join bisnes sahaja. Dia sangat meluaslah ilmu ni, boleh di-apply untuk sesiapa sahaja, untuk pelbagai peringkat lah. Kalau kita tahu benda ni lebih awal lagi bagus sebab kita boleh amalkan lah compound effect ni. Okey, jadi saya akan share okey, nampak tak? Okey, saya akan share slide. Kalau nampak boleh komen tak? Okay, kita baru nak start ni. Okay, kalau nampak saya punya slide boleh tolong komen. Nampak. Okay, kita akan tak ambil masa lama lah. Mungkin tak sampai pun setengah jam. Cuma saya nak share chapter pertama daripada buku yang saya baca ni, namanya The Compound Effect. Okay, apa itu The Compound Effect? Kalau sebelum saya share apa itu compound effect, saya nak cerita dulu latar belakang kepada penulis buku ni. Penulis buku ni namanya tak ingatlah, tapi yang saya tahu nama belakang dia adalah Hardy. Sebab apa? Latar belakang penulis buku ni dia sangat berkait dengan apa itu compound effect. Macam mana dia terinspirasi untuk tulis buku The Compound Effect. Okey, sebelum saya teruskan, siapa yang join malam ni harapnya bolehlah kalau ada walaupun ada satu poin yang menariklah dalam yang anda suka dalam apa yang saya sharing ni, boleh share lah kepada orang lain kan. Okey. Latar belakang penulis ni yang bernama Darren Hardy kot nama dia. Tak, saya cek semula nanti. Okey, Darren Hardy ni dia dibesarkan oleh bapa dia sahaja. Sebab masa umur dia 18 bulan tak sampai 2 tahun, mak ayah dia divorce, dan dia dibesarkan oleh bapa dia. Bapa dia ni adalah former university football coach. Dan dia dibesarkan dengan disiplin yang sangat tinggi. Disiplin yang sangat tinggilah. Bapa dia pun seorang yang sangat berdisiplin, sangat kuat bekerja. Seawal 6 pagi, bapa dia ni memang dah bangun, dah bersenam. Bapa dia dah bangun, dah bersenam. Dan dia bangun dengan mendengar bunyi hentaman besi. Bapa dia bersenam. Mungkin bapa dia ada gym kot dekat rumah kan. 6 pagi. Dan bapa dia ni sangat melatih dia sebagai seorang yang berdisiplin lah. Dia kalau balik daripada sekolah, dia kena buat kerja. Dia kena buat semua kerja rumah. Yelah, dia kan tinggal dengan bapa je. Jadi dia kena buat semua kerja rumah. Kena basuh pinggan, kena macam-macam lah kerja-kerja rumah yang biasa si rumah buat kan. Dia kena buat. Lepas tu bapa dia ni dia punya prinsip no excuse. Apa pun kalau nak dapat, tak ada alasan. Buat sampai dapat. Contohnya kalau tak pandai main bola, berlatihlah. Macam tu konsep bapa dia. Memang bapa dia sangat mementingkan kerja kuat. Kalau nak dapat sesuatu, kerja kuat. So, bapa dia ni bukan sekadar bercakap saja, bukan ajar anak dia untuk tak ada alasan untuk capai apa yang dia nak. So,
dia ni dibesarkan dengan kena capai apa yang dia target. Kalau dia target sesuatu mesti capai. Contoh kalau dia tak pandai matematik, kena belajarlah. Kena cari jalan sampai pandai. Dan dia tak ketinggalan dalam mata pelajaran sebab bapa dia memang melatih dia untuk berjaya daripada kecil lagi. Dan bapa dia walk the talk, maksudnya buat apa yang dia tunjukkan contohlah pada anak dia. Daripada dia football coach, dia jadi top salesperson, lepas tu dia jadi boss dan dia ada own company. Bapa dia ni cerita pasal bapa kepada penulis ni. Okay. Next. Okay, ini prinsip bapa dia. Prinsip bapa dia, be the guy who says no. It's no great achievement to go along with the crowd. Be the unusual guy. Be the exception. Ini bapa dia pegang sampai bila-bila. Dia kata dia tak nak, dia bukan seorang yang sama dengan orang lain. Dia tak nak jadi orang yang sama-sama dengan orang lain. Dia nak jadi orang yang luar biasa. Dia nak jadi orang yang terpilih lah. Bapa dia lah. Okay, dan dengan didikan bapa dia ni, Darren Hardy, penulis buku ni, pada umur dia 18 tahun. Umur 18 tahun kita buat apa ya? Tapi umur 18 tahun, dia dah ada 6-figure income. Sebab dia seawal umur 12 tahun, masa kita darjah 6 tu kan, masuk tingkatan tu, dia dah ada mindset of CEO. Bapak dia ajar. Tapi tak mudah lah sebab yelah budak-budak lain semua main kan. Tapi dia dah ada satu mindset yang ada bisnes sendiri. Dan seawal 18 tahun, dia penulis ni dah ada 6-figure income. Seawal 20 tahun, kita tak habis belajar U kot, dia dah ada rumah. Dan rumah dia bukan calang-calang rumah lah, rumah yang jenis besar lah, yang hebat. Seawal 24 tahun, income dia dah cecah 1 juta setahun. Kita baru habis universiti. Okay, dan seawal umur 27 tahun, dia officially a self-made millionaire. Maksudnya memang dia dah jadi jutawan. So apa yang dia buat dan apa yang telah bapa dia ajar adalah the compound effect. Power tak powernya, the compound effect ni. Okay? Jadi saya pun masuklah apa itu the compound effect. Compound effect dalam bahasa Melayu dia terkumpul. So dalam bahasa Inggeris ni saya tukarlah daripada bahasa Inggeris yang saya baca tu, saya tukar bahasa Melayu. Efek besar yang diperolehi dari pilihan yang kecil yang berturutan. Benda yang dia buat tu kecil je, setiap hari buat, tapi impact dia sampai boleh jadi jutawan. Begitulah yang saya nak share apa yang saya baca daripada buku ni lah. Moga kita sendiri boleh nampak sebenarnya apa yang kita buat setiap hari tu sebenarnya ada efek. Antara kita sedar atau tak sedar je. So ini buku ni from the first chapter dia dah bagi awareness kita. Macam mana compound effect ni boleh turn out kita jadi seorang yang dapat impact yang sangat besar. Okay. Tapi kan, okay, the best thing about compound effect ni, okay, benda yang best pasal compound effect ni, benda best tu, positive part lah, bukan best, maksudnya positive part. Result yang kita nak nampak tu besar, tapi usaha yang kita buat tu kecil, macam tak nampak. Tiba-tiba je dah dapat. Tiba-tiba je dah dapat. Contoh saya nak kata pasal compound effect, contoh kita menyimpan RM100 sebulan contoh kan. Tak nampak bulan depan je baru 200, lagi 6 bulan baru 600 kan, apa je boleh buat. Contoh lah, ni contoh kan. Tapi sebenarnya dalam satu masa bila compound effect ni, dia nampak effect dia akan nampak satu amount yang sangat-sangat besar. Okay. So, kenapa ya? Kalau compound effect ni best, kenapa tak ramai orang buat? Kenapa orang tak boleh amalkan? Tak boleh nak buat benda yang kecil setiap hari secara konsisten sehingga mendapat efek yang sangat besar. Okay. Sebab sebab apa? Okay. Sebab contoh yang ada dalam buku ni kata,
Okey, contoh kita exercise. Sebenarnya dia bagi ni jugalah. Saya pun apa ni? Reminder untuk diri saya lah. Contoh, kita berlari untuk 8 hari. 8 hari je kita konsisten untuk berlari, kita stop. Sebab apa? Sebab kita tak nampak kesan kita kurus. Contoh. Okey, kita contoh dekat dalam buku tu kata kita praktis piano. 6 bulan dah stop. Sebab kita masih tak mahir lagi belajar piano tu. Kita tak mahir macam mana nak main. Okey, contoh beberapa tahun kita simpan duit tapi tak nampak hasil pun. Dan kita simpan sebab apa? Daripada kita simpan tak nampak hasil, baik kita guna. Macam tu contoh lah. Contoh bila compound effect ni tak nampak kesan dia. Tapi sebenarnya konsep untuk compound effect ni yang kita boleh belajar adalah dia punya formula dia small, smart choices plus yang mahal dia adalah dekat consistency and plus time. Kena sabar. Dan kita akan nampak difference yang radical. Radical ni maksud dia yang sangat besar lah. Yang sangat mengejutkan. Okay. Bab kurus ni sensitif kan. Itulah. Alright. So kita tengok pada contoh magic pen ni. Ini contoh magic pen ni. Macam mana compound effect ni so sangat bagus untuk kita amalkan. Dan sebenarnya kalau apa pun dugaan ketika kita mengamalkan compound effect ni, kena ingat, ni contoh magic pen ni lah. Okey, cuba bayangkan kita ada dua pilihan. Okey, yang pertama kita diberi 3 juta sedebu. 3 juta. Yang kedua, kita diberi pilihan untuk dapat satu penny. Satu penny ni kalau ni orang putih kan, kita panggil satu sen lah. 1 sen yang akan digandakan setiap hari untuk 31 hari. So mana yang kita akan pilih? Mesti majoriti akan nampak dekat 3 juta. Tapi sebenarnya satu penny yang akan digandakan setiap hari untuk 31 hari ni sebenarnya jumlah dia jauh lebih besar daripada 3 juta tu. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Sebab contoh dia, okay, kita ada 2 orang kan. Contoh kita dapat 3 juta, kawan kita dapat 1 sen untuk 31 hari. Cuba bayangkan, kita yang dah dapat 3 juta hari ni, kita dah belanja kan? Kita dah belanja, kita dah berseronok, kita dah invest, kita dah buat apa-apa. Tapi, yang kawan kita dapat 1 sen ni, okay, pada hari kelima yang kita dapat 3 juta ni, dia baru dapat 16 sen. 16 sen banding kita yang dah 5 hari dapat 3 juta. Pada hari yang ke-10, kita dapat 3 juta. Kawan kita ni baru RM5 duit dia. Agak-agak lah. Tercabar tak dia tengok kita? Ni nak kata pasal effect of compound tu lah. Compound effect ni. Okay, pada hari ke-20, kita dah tunggu ni 20 hari ni. Kawan kita ni dah tunggu 20 hari nak dapat result dia. Okay. Kita yang masih dah sedang bersukaria dengan 3 juta kita tu, dia baru dapat RM5,000. Sehinggalah hari yang ke-29. Kan dia kan digandakan, duit tu digandakan sehingga 31 hari. Okey, pada hari yang ke-29 nak habis dah cabaran 31 hari ni. Kawan kita ni tunggu hari yang ke-29, nilai dia adalah yang dia dapat masih lagi tak lebih daripada kita. Masih lagi 2.7 juta. Kita 3 juta, 29 hari lepas kita dah dapat. Nak kata, cuba bayangkan perasaan kawan kita tu yang dapat nilai sedikit. Tapi pada hari yang ke-30 barulah dia dapat 5 juta dan pada hari yang terakhir 31 dia dapat 10 juta. Maksudnya 3 kali ganda daripada nilai yang kita dapat.
Sebenarnya dia lebih pada analogi efek yang daripada compound yang terkumpul itulah. Dan secara tak sedar sebenarnya benda ni lah yang realiti yang kepada mereka yang konsisten, yang melakukan compound effect ni, aktiviti yang konsisten tanpa gagal. Cuba bayangkan pada hari ke-29 tu dia dah stop kan. Maksudnya dah stop. Dia tak akan dapat sikit je lagi untuk dia teruskan sebenarnya. Efek lagi 2 hari lagi dia nak dapat satu yang kesan yang jauh lebih besar. Itulah nak kata analogi compound effect ni lah. Konsistensi dia. Okey, contoh lagi satu adalah cerita tentang 3 kawan. Okey, penulis ni satu dia share pasal magic panic tadi, satu lagi cerita pasal 3 kawan. Contoh dia bagi contoh 3 orang kawan. Ini sebenarnya analogi pada realiti compound effect ni. Okey, yang pertama nama dia Larry, yang kedua nama dia Scott, yang ketiga nama dia Brad. Okey. Larry ni buat benda biasa je. Setiap hari sama je, tak ada meningkat, tak ada menurun. Buat benda biasa sama je. Scott pula dia buat benda kecil sahaja setiap hari. Dia baca contohlah, dia baca 10 muka surat sehari ataupun dia cut 125 kalori sehari. Macam makan 2 biji kari pap macam itulah kan. Dia kurangkan ataupun dia extra 100 step sehari. 100 step ni tak banyak sebenarnya. Sehari pun sebenarnya kalau kita dalam rumah pun dah dapat 100 pula 1000. 2000 step kan. Okay. Tapi Brad pula, compound effect ni dia bukan sahaja untuk perkara yang baik tau. Perkara yang tak baik pun ada compound effect juga. Tapi kawan dia yang Brad ni, dia cuba satu menu sehari. Okay. Ataupun dia tambah 1 botol air. Dia minum tambah 1 botol air diet dia dalam seminggu. Kalau kita tengok kan, benda yang dia buat ni kecil je. Kecil je benda ni. Efek dia tak nampak pun. Memang tak nampak. Dan makin lama, selepas 10 bulan, tak ada perbezaan pun antara tiga-tiga ni. Selepas 20 bulan pun tak ada beza. Memang tak ada beza. Walaupun dia buat sikit-sikit. Tapi selepas 27 bulan ataupun nak kata 30 bulan, ini kesan dia. Ini kesan dia selepas 31 bulan. Okey, maksudnya Larry sama je lah kan sebab dia tak ada buat apa-apa yang perubahan. Okey, yang kedua Scott. Okey, Scott tadi dia kurangkan makan 100 macam tu kan, 127, tapi sebenarnya dia dah dapat kurang berat badan dia jauh. Banyaklah 33 pound ni. Kan tak check lah pula berapa kilo kan. Tapi banyaklah berat dia turun. Dan disebabkan dalam secara tak sedar 10 muka surat je sehari. Sebenarnya dia dah habiskan masa 1000 jam untuk dia membaca dan akhirnya dalam tempat kerja dia dapat kenaikan pangkat. Okay, tapi Brad pula nak kata compound effect ni bukan saja efek kepada yang baik saja, yang tak baik pun the effect juga. So dia telah bertambah berat badan dia 67 pound dan benda yang paling tidak disangka adalah dia dapat ripple effect. Ripple effect ni apa? Ripple effect ni efek kepada kehidupan dia yang lain-lain. Contohnya berat dia bertambah, badan dia semakin berat, lepas tu dia semakin letih, lepas tu dia efek kerja dia bos dia tak suka. Bila bos dia tak suka, gaji dia kena potong. Bila gaji dia kena potong, dia efek kepada family dia. Isteri dia dah tak suka, isteri dia dah mula tak layan dia. Macam tu. Betul. Apa-apa benda kita buat jadi bertambah. Padahal dia sebenarnya tak buat benda banyak pun. Dia buat benda sikit je setiap hari. Dia kata seminggu dia tambah 1 minum sebotol lain kan. Bukan nampak kesan. Tapi sebenarnya dia konsisten buat. Scott konsisten buat benda baik. Brad konsisten buat benda tak baik. Benda tu tak nampak. Dalam setahun tak nampak. 2 tahun tak nampak. Tapi dalam satu masa, tiba-tiba impact dia macam besar sangat. Kalau yang buruk tu buruk sangat. Kalau yang baik tu baik sangat. Macam tu. Compound effect. Ini dia punya
daripada buku tu, inilah dia ada tunjuk satu graf. Okay. Kalau tengokkan sebenarnya tak nampak pun. Tak nampak. 2 tahun pun tak nampak. Tapi sebab konsisten yang bagus tu, nampak dia akan apa? Shoot. Besar sangat. Kesan dia memang nampak sangat pada satu point. Kan? Macam kita tengoklah atlet-atlet yang bagus-bagus tu kan. Kita nampak macam, terror gila kan dia. Boleh capai sesuatu yang kita tak sangka. Tapi sebenarnya dia konsisten buat sesuatu yang kecil. Dia telah konsisten buat apa yang compound effect dalam buku ni ceritalah. Okay. This is the awareness lah. Yang kita sebenarnya walaupun tak banyak, kita kena konsisten buat benda yang sikit-sikit. Walaupun kita tak nampak kesan dia. Buat je. Macam tu. Okay. Okay, ni the second last slide saya. The most challenging aspect of the compound effect is that we have to keep working away for a while, consistently and efficiently. Apa yang paling challenging dalam compound effect? Walaupun sebenarnya the best part is kita tak perlu buat banyak pun sehari. Dalam sehari kita tak perlu buat banyak. Tapi kita buat benda sikit yang konsisten. Dan the challenging part itulah adalah kita nak bagi benda yang kita buat tu secara konsisten. Okay. And the last, ni last slide saya. Dia kata, when you understand how the compound effect works, you won't find for quick fixes or silver bullets. Maksud dia apa? Maksud dia kalau memang faham macam mana konsep compound effect ni, kita tak payah fikir panjang untuk buat kerja tu. Kita tak payah fikir kan best kalau aku dapat ni, kan best aku tak ada. Kita akan terus buat kerja tu sebab kita tak akan tunggu lama. Sebab bila kita membazirkan satu masa, kita telah membazirkan masa untuk kita buat sesuatu yang kecil tapi untuk konsisten. Itulah dia kata, kita tidak berharap pada luck, kita tak akan berharap pada tuah. Betul, nak konsisten tu yang susah. Itulah yang, tapi dengan konsisten itulah itulah penulis ni dia tunjukkan yang kesan dia pada diri dia sendiri, dia dapat jadi jutawan lah. Itu bagi pihak dia lah. Okay, dan kita pun boleh ambil ni lah pengajaran daripada baru chapter pertama untuk buku ni. Best kan? Okay, sebab dia nampak analogi dia tu sangat nampak, sangat best. Okay, so saya rasa itu saja sharing saya pada malam ni. Untuk bab yang kedua, lagi best sebab saya dah baca sampai bab ketiga kan. Okay, bab kedua adalah untuk choice. Macam mana sebelum kita pilih, habit apa yang kita nak buat secara konsisten. Ada satu benda yang kita kena buat. Sebelum kita pilih. Sebab kan kita kena tahu kan. Kita kena pilih kan. Apa aktiviti yang bagus untuk kita amalkan. Berapa banyak kita nak kena buat. So chapter yang kedua, dia ada share. Sebelum nak pilih-pilih semua aktiviti tu, ada satu benda yang kita kena buat adalah awareness. Benda ni lah ramai yang gagal sebab dia tak sedar. Sebab banyak habit yang kita buat, banyak yang kita tak sedar kita buat. Tapi ia terkumpul setiap hari. Itu benda pertama dan ada lagi banyak tips dia untuk bab yang kedua, bab yang ketiga. Memang sangat best sebab dia praktikal lah. Benda yang dia share dalam buku ni adalah so praktikal, memang sedang kita nak ikut. Okay. So saya rasa kita akan jumpa lagi untuk sharing saya pada chapter yang seterusnya, chapter kedua, ketiga dan seterusnya. Terima kasih kepada yang join. Harapnya apa yang saya share ni ada memberi manfaat dan dapat inilah kita sama-sama amalkan lah. Kita tahu dan kita akan cuba amalkan untuk diri saya sendiri juga. Dan seperti yang saya cakap daripada awal tadi, harapnya walaupun sikit yang siapa yang join ni dapat, harapnya bolehlah share kan. Share apa yang korang dapat daripada apa yang saya share ini. Sebab inspirasi saya untuk share kepada anda sebab bila kita baca tak berapa nak faham sangat. Bukanlah nak faham. Tapi bila saya share macam ni, saya baca balik rasa macam lagi best kan? Dan lebih
faham. So bila kita dapat, kita share pada orang lain, dia jauh lagi baik. Okay, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada next sharing saya. Terima kasih.